Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam average 60 ke 70. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia umur antara 60 ke 70. Wa aqalluhum may yajuzu dhalik. Nabi kata tak ramai yang melepasi 70 itu. Ramai 60, 70 habis. Tu yang nak kena buat bilik pengurusan mayat tu. Hak lepas 70 dia kata sikit. Sikit aja. Lepas 90 lagi sikit. Dalam sebuah hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shakhasa al-basar wa hashraja as-sadr wa qsha'arra al-jild wa tashannajat al-asabi' fa 'inda dhalik man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata idza syakhasal basar, apabila satu-satu orang manusia tu mata dia mula tengok tak alih tempat. Syakhasa maksud dia terpacak. Nabi kata apabila satu orang manusia mata dia duk tengok satu tempat, dia tak main dah mata dia. Wa hashraja sadr, apabila dada dia mula berombak, penat. Waqsha'arral jild, Nabi kata apabila kulit-kulit dia mula menggigil, nampak ketak. Watashannajat al-asabi', apabila jari-jari dia krem, jadi krem, dia tak boleh main dah. Dia nak genggam, nak buka, tak boleh dah, krem. Fa'inda dhalik, Nabi kata pada waktu itu, man ahabba liqa' Allah, siapa yang suka untuk kembali menghadap Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pun suka untuk nak sambut dia. Wa man kariha liqa' Allah, dalam keadaan tadi ni, kalau dia tak suka mati, dia tak suka nak jumpa Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tak suka jumpa dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu dekat kita satu keadaan yang semua kita akan lalui. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita satu keadaan di mana semua orang yang Allah bagi peluang hidup akan lalui. Tak kira sama ada dia orang Islam ataupun dia bukan Islam, tak kira, dia akan lalui keadaan ini, iaitu yang dipanggil sebagai sakaratul maut. Bila sampai masa, bila sampai detik, bila sampai saat, bila sampai ketika dia, semua orang akan lalu. Dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia orang ternama ke, dia orang biasa ke, dia orang yang macam mana sekalipun akan melalui keadaan ini. Malangnya siapa yang melalui keadaan ini, dia
tak boleh nak habaq kat orang dah pada masa tu. Maka Nabi SAW habaq kat kita awal-awal benda ni. Esok bila kita sampai masa kita lalui keadaan ni, kita akan ingat apa yang Nabi SAW habaq. Kita manusia apabila sampai saat kematian dia, apabila sampai waktu nyawa nak terkeluar daripada badan dia, mata akan tengok satu tempat. Dalam hadis lain Nabi SAW kata manusia akan mati dalam keadaan mata duk tengok satu tempat. Nabi kata iaitu dia melihat laluan akhir rohnya keluar daripada badan. Roh keluar tu last mata dia tengok yang tu, habis. Suasana sebelum nak terkeluar nyawa itu disebut oleh Nabi SAW, dada dia berombak, kulit dia menggigil, menahan sakit kematian. Perkataan yang diguna oleh Nabi, dia kata waqsya'arra. Dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan waqsya'arra, maksud dia kata quake. Tuan-tuan pernah dengar earthquake, gempa bumi. Keadaan roh nak keluar daripada badan itu satu gempa dalam diri dia. Macam mana aktual keadaan hanya orang yang dah lalui saja yang tahu. Kita baca hadis, kita dengar elok-elok, kita faham pun tidak akan sampai ke hakikat mati yang sebenar. Tapi kata Nabi SAW, pada masa tu mata sudah tengok satu tempat, dada berombak, kulit-kulit semua menggigil takut. Watashannajat al-asabi', jari-jari semua krem. Proses nyawa nak keluar tu begitu sekali disebut oleh Nabi SAW. Dalam keadaan itu, kalau sekiranya orang ni dia bukan orang baik, pada masa tu, pada masa nyawa nak terbit keluar tu, kalau dia ni orang yang bermasalah, pada ketika nyawa nak terlucuk keluar tu, kalau sekiranya dia ni satu orang yang masa hidup dia dengan agama ni tak ambil tahu, dia tidak ada masa untuk agama, dia tidak ada masa untuk dengar Quran, dia tidak ada masa untuk dengar hadis Nabi, dia tidak ada masa untuk main masjid, dia tidak ada masa untuk berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Kalau sekiranya dia orang yang macam tu, masa nyawa nak terlucuk keluar tu, dia tak suka untuk menghadapi kematian dan dia tak suka jumpa Allah. Siapa kata? Nabi SAW kata. Tapi kalau dia semasa hidup orang baik-baik, dia kalau semasa hidup dia satu orang yang melazimi masjid, dia satu orang yang semasa hidupnya dia kasih kepada orang yang baik-baik, dia masa hidup dia suka kepada Quran, dia suka kepada hadis Nabi, dia sayang Nabi SAW. Man ahabba liqa Allah, Nabi kata dia suka jumpa Allah, wa ahabballahu liqa'ah, Allah pun suka untuk nak sambut dia kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian keadaan kematian yang semua kita akan lalui. Tak ada orang yang boleh melepasi saat ini. Duit dia berapa bilion, duit dia berapa milion dia ada di atas dunia, dia tidak boleh guna walau 1 sen duit dia untuk nak memudahkan proses ini. Tak boleh, melainkan semua ni dia mesti kena lalui. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi.
Nabi SAW kata, tapak kaki kita tak akan bergenjak, tidak akan bergerak pada hari kiamat, sehinggalah kita settle 5 perkara besar ini. Kita semua akan stranded di padang mahsyar. Semua kita, tidak ada kecuali seorang pun, melainkan semua orang akan stranded, akan tersangkut di padang mahsyar, sehinggalah 5 soalan ni boleh selesai dengan elok. Apa dia? Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang Allah bagi, ke mana kamu habiskan? Allah bagi 50 umur sebelum mati. Allah bagi 60, 70, 80, 90, 100 tahun Allah bagi dekat dia. Ke mana dia habiskan 100 tahun itu? Ke mana dia habiskan 70 tahun itu? Wa an syababih fima ablah. Tuhan akan tanya masa muda, masa sehat, masa cergas, masa boleh pergi ke mana-mana, ke sana sini. Apa yang kamu buat pada masa itu? Masa umur 20-an, masa umur 30-an, masa umur 40-an, masa tengah cergas. Pada masa tu apa hang buat? Tuhan tanya benda ni. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah suruh Nabi tanya, bagi tahu dekat kita, di padang mahsyar esok Allah tanya every single cent, duit yang mai kat kita daripada jalan mana dan ke mana dibelanjakan. Duit yang masuk daripada jalan halal ke, syubhah ke, haram ke, every single cent kena jawab depan Allah. Lepas itu jawab pula ke mana dibelanjakan duit-duit itu. Wa madza amila fi ma alima. Dan ditanya kita ilmu yang ada kat kita, apa yang kita amalkan daripada ilmu itu. Kita tahu kata sebelum subuh ada sunat subuh, sunat qabliyah subuh, sunat fajar 2 rakaat. Nabi kata itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Hang tahu benda ni? Berapa kali dah hang dengar orang baca hadis ni? Ada hang amalkan benda ni? Tuhan tanya. Hang tahu kata sembahyang duha ni satu amalan yang dibuat oleh Nabi. Paling-paling kurang 2 rakaat. Boleh pergi sampai 4, sampai 6, sampai 8. Boleh sembahyang duha. Ada hang buat walaupun 2 rakaat? Allah tanya kita. Benda yang kita tahu, apa yang kita praktiskan. Diberitahu kepada kita bahawa sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Siapa yang buat sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, Allah kata Allah akan haramkan daging dia daripada kena api neraka. Ada hang buat? Seumur hidup hang ada sekali buat. Semua hidup ada buat, buang 3 kali. Semua hidup Allah akan tanya kita, ilmu yang kita ada, adakah kita amalkan ilmu itu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam ini hidup atas dunia mau ingat satu, mau ingat nak buat baik, itu aja. Kita hidup atas dunia ni mau ingat nak buat baik, jangan ingat nak buat jahat.